Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 1 Februari 2021 bersama saya Lia Amira Anorigos. Memulakan berita dengan perkembangan harian COVID-19. Angka korban pandemik itu di Sarawak terus meningkat selepas satu lagi kematian dilaporkan di Sibu hari ini, menjadikan keseluruhan kes kematian sebanyak 39. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya memberitahu kes kematian tersebut melibatkan lelaki warga tempatan Sarawak berusia 77 tahun berasal dari Sibu. Kes telah disaring kerana mengalami demam di samping mempunyai komorbid masalah paru-paru kronik tahap 4 dan disahkan positif COVID-19 sebelum meninggal dunia. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan sebanyak 105 kes positif telah dikesan di Sarawak melibatkan Miri, Bintulu, Lundu, Sibu, Kapit, Meradong, Song, Bauk, Kenawit, Serian, Kuching, Semarahan, Matu, Julau, Pakan, Dalat, Beluru dan Subis. Ini meningkatkan jumlah keseluruhan kepada 4,555 kes. Dalam kenyataan sama turut dimaklumkan wujudnya satu lagi kluster baharu di daerah Meradong bahagian Serike iaitu kluster Bintang Deli. Kluster komuniti itu melibatkan kontak keluarga dan kontak tempat kerja kepada kes indeks iaitu kes ke-3,612. Kes indeks tersebut merupakan seorang lelaki warga tempatan Sarawak yang telah dikesan melalui saringan individu bergejala di Klinik Kesihatan Bintangor. Masih dengan perkembangan COVID-19. Penduduk di bahagian Kapit diminta untuk kekal bertenang dan terus mematuhi segala arahan pihak berkuasa untuk kekal berada di rumah di dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam entry terbarunya di laman Facebook hari ini berkata, ini susulan pengumuman pelaksanaan PKP selama 2 minggu di Kapit dan Song berkuat kuasa 2 hingga 15 Februari 2021 oleh JPBN Sarawak pada Ahad berikutan peningkatan kes COVID-19 di kedua-dua kawasan itu sejak beberapa hari lalu. Jelasnya beliau memandang serius penularan wabak itu dengan menambah pejabat wakil rakyat Parlimen Kapit di samping Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Goram juga katanya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mengekang penularan wabak berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna itu menambah wakilnya di Kapit juga akan menyalurkan bantuan kepada penduduk yang terjejas dan akan sentiasa memaklumkan dan mengemaskini informasi kepada penduduk. Katanya orang ramai khususnya di Kapit dan Song juga dinasihatkan untuk tidak melakukan pembelian panik berikutan pengumuman pelaksanaan PKP. Selanjutnya, vaksin Pfizer yang dijadualkan dibekalkan di Malaysia secara berperingkat pada bulan ini tidak akan mempunyai kesan sampingan serius. Perkara ini dijelaskan Penasihat Hal Ehwal Kesihatan Awam Perdana Menteri Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud dalam mesej khas yang disiarkan baru-baru ini. Katanya penerima mungkin hanya akan mengalami sedikit kesakitan di bahagian yang disuntik. Rakyat kita. Vaksin yang kita telah beli adalah vaksin yang berkesan dan selamat. Vaksin seperti Pfizer dan AstraZeneca yang kita telah perolehi telah diuji kepada puluhan ribu orang sebelum ia diluluskan di negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Vaksin Pfizer didapati mempunyai tahap keberkesanan sehingga 95%. Itu adalah tahap keberkesanan yang sangat tinggi. Vaksin ini juga selamat dan tidak menyebabkan kesan sampingan yang serius. Kalau ada pun mungkin sakit sedikit di bahagian suntikan seperti mana suntikan yang kita terima biasanya di klinik atau di hospital. Dalam pada itu, beliau menambah Muzakarah Majlis Kebangsaan Islam turut menetapkan hukum pengambilan vaksin COVID-19 tatkala pandemik adalah harus. Untuk vaksin COVID-19 ini betul-betul berkesan. Seramai mungkin rakyat di atas 18 tahun yang didapati boleh menerima vaksin ini perlu diimunisasi. Ini kerana semakin ramai diberi vaksin, semakin susah untuk virus SARS-CoV-2 ini menjangkiti orang dan menyebabkan penyakit COVID-19. Kerajaan akan sediakan vaksin ini secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Ujarnya lagi, walaupun tidak diwajibkan, orang ramai yang layak mendapatkan vaksin ini diminta untuk menerimanya sebagai usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.
Laporan seterusnya di Batu Kawah dengan masalah banjir kilat di kawasan itu dijangka akan dapat diselesaikan dengan siapnya projek menaik taraf sistem peparitan dan tebatan banjir. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kurian berkata, projek bernilai 120 juta itu akan dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-12. Projek ini merangkumi penambahbaikan sistem peparitan di Jalan Batu Kawah, Lorong 1C dan 3, Sungai Moyan, Sungai Surih, Jalan Philfos, Jalan Ketitir, Desa Wira dan kawasan rancangan perumahan rakyat. Bercakap selepas meninjau lokasi projek itu di Jalan Philfos pada Ahad, Dr. Sim yang juga Adun Batu Kawah berkata, projek itu termasuk kerja-kerja pemulihan tebingan sungai di Kampung Sinar Budi Baru. Berikut pula laporan tinjauan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Amar Jaul Samion ke atas projek penambahbaikan fasiliti di Wisma Bapa Malaysia hari ini. Projek tersebut sedang dalam pembinaan dan telah mencapai 87.2% setakat 31 Januari 2021. Bangunan baharu itu akan menempatkan beberapa blok termasuk kemudahan parkir berbumbung, tempat pemeriksaan keselamatan, ruang rehat pemandu selain kantin dan surau. Dato' Amar Jaul kemudian turut diberi penerangan ringkas mengenai perkembangan projek selain isu berkaitan. Mengenai pembukaan sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan mengumumkan sekurang-kurangnya seminggu lebih awal tarikh pembukaan sekolah sekiranya institusi pendidikan itu sedia untuk dibuka semula secara bersemuka. Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razi Muhammad Jidin berkata pemakluman mengenai keputusan pembukaan semula sekolah itu akan dibuat mengikut ketetapan yang dilakukan sebelum ini. Dalam ciapannya di Twitter pada Ahad, ia sebagai menjawab pertanyaan orang awam yang bertanya tentang status pembukaan semula sekolah bagi sesi bersemuka untuk murid bukan kelas peperiksaan. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.